Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat Sobi serta selamat berhujung minggu. Diharap semua sihat-sihat dan dijauhi daripada segala malapetaka serta penyakit berjangkit yang berbahaya. Okey, pada hari ini Sheila akan berkongsi bilakah masa yang sesuai untuk kita pindahkan semayan kita ni. Ini adalah banyaknya adalah antara semayan yang menggunakan pasu-pasu kecil ni. Apakah tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu anak pokok tersebut ataupun anak pokok bunga yang kita semai ni sesuai untuk dipindahkan ke dalam pasu yang lebih sesuailah, yang lebih besar mengikut tahap kebesaran anak-anak pokok hiasan kita. Okey, jom kita tengok apakah tanda-tanda pokok keladi ataupun pokok hiasan kita sesuai untuk dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar. Okey, saya akan sharekan satu persatu. Okey, persoalannya di sini adalah adakah kita terus pindahkan? Okey, jawapannya adalah tidak. Jangan sesekali pindahkan terus. Sebaik sahaja anda terima daripada online, parcel online ataupun anda beli daripada nursery, contohnya pokok keladi ataupun petunia, selalunya dari nursery, memang sangat cantik kan, memang sangat sihat, dan kita selalu heran kenapa bila kita pindahkan ke pasu kita yang sedia ada dekat rumah, dia terus layu. Kita perlu simpan dahulu di tempat yang teduh ataupun contohnya dekat sini di bawah tempat yang tidak direct panas, tidak direct hujan, yang mana dia terkena cahaya matahari pagi. Okey, kita simpan dulu biar dalam 2 ataupun 3 minggu supaya keladi ataupun bunga hiasan kita menyesuaikan diri di tempat yang baru. Okey, lepas tu kita observe dulu, jika tak ada layu ataupun pokok keladi kita sihat, baru kita pindahkan ke dalam pasu yang bersesuaian. Okey, yang tadi tu adalah tanaman yang kita beli daripada online ataupun daripada nursery. Tak perlu tergesa-gesa untuk kita report. Okey, yang kedua, situasi yang mana kita perlu report dengan segera. Okey, selalunya sebelum kita report semua tanaman kita, kita perlu tengok dulu adakah sesuai tanaman tersebut untuk kita pindahkan ke dalam pasu yang lebih besar, yang sesuai dengan saiz tanaman tersebut. Okey, tanda yang pertama yang perlu kita tengok adalah apabila satu pokok ni, okey, ini adalah pokok yang saya beli daripada nursery, keadaan akar dia telah keluar daripada pot ni. Okey, pot ni agak kecil dan saiz pokok besar dan akar dia dah terkeluar daripada pot yang kita beli daripada nursery. Tengok ni. Okey, ini menunjukkan saiz pasu ni adalah tidak sesuai, menyebabkan semua akar-akar telah
terkeluar daripada pot ni. Ini adalah tanda yang paling obvious yang boleh kita tengok. Okey. Kalau saya nak tunjuk salah satu keladi saya dekat situ, memang ada juga yang akar dia telah keluar daripada pasu. Okey, saya akan bagi contoh ya. Okey, di sini saya bagi contoh pokok keladi saya ni. Okey, yang ni adalah kita kenali sebagai keladi bomba. Okey, kalau tengok dekat sini memang pot ni kecil kecil. Okey. Keladi pun dah beranak banyak dan mempunyai daun yang banyak dekat sini. Kalau kita tengok tanah dia masih okey lah, tanah dia masih okey, cuma kalau kita cek dekat sini akar dia telah terkeluar daripada saya tengok dengan dekat, keluar daripada pasu ni. Ini menunjukkan keladi bomba saya ni kena pindahkan ke dalam pasu yang lebih besar. Ni pun sama. Akar dia dah terkeluar. Okey, yang kedua adalah saiz pasu dan saiz tumbuhan hiasan. Okey, sini saya nak tunjuk. Ni adalah Burrell Mark Philodendron. Okey, dekat sini kalau sign yang pertama tadi, tanda yang pertama memang dah nampak dah akar dia semua dah terkeluar daripada pasu. Dan yang sign yang seterusnya tadi yang saya maklumkan adalah saiz tumbuhan dengan saiz pasu. Kalau tengok dekat sini, tumbuhan dah besar, dah sihat, tapi pasu masih kecil. Ratio pasu dengan tumbuhan memang out lah dekat sini. Ini sangat menampakkan kita kena tukar ke pasu yang lebih besar. Okey. Untuk tanda yang ketiga adalah apabila tanaman kita bertukar menjadi kuning. Maksudnya daunnya bertukar menjadi kuning. Okey. Kalau tengok dekat sini, memang ada bermula dah start daun dia berwarna kuning. Tengok. Ini adalah tanda-tanda perlu ditukar pasu yang lebih besar. Daun start kuning dan bila kuning dia memang nampak tak sihat. Okey, seterusnya adalah tanda yang keempat. Okey, tanda keempat bila kita tengok kita punya pokok hiasan tiba-tiba daun dia gugur daripada jumlah daun yang gugur adalah sangat luar biasa. Contohnya dia banyak gugur dan berwarna kuning. Ini menunjukkan pokok hiasan kita kekurangan nutrien. Adalah mustahil dia boleh hidup dengan sihat, mempunyai daun yang hijau jika pasu dia sangat crowded dengan akar dan tanah yang sangat sedikit. Yang kelima adalah tanah dia cepat kering. Okey. Kat sini tumbuhan yang ni saya terpaksa siram selalu sebab dia cepat kering. Ini adalah tanda yang menunjukkan pokok ataupun pasu kena tukar. Tanah dia cepat kering sebab akar dia dah tak boleh hidup dengan tanah yang sangat sedikit. Okey, seterusnya adalah yang keenam. Okey. Yang keenam, kalau kita tengok tumbuhan kita tu dia kerap kali tumbang. Okey. Sini saya nak tunjukkan balik yang ni. Ini adalah salah satu pokok yang saya selalu tumbang. Okey, sebab atas dia lebih berat daripada bawah ni. Dia selalu tumbang. Ini menunjukkan memang tanah dia dah semakin kurang. Kena report. Okey, yang last kali adalah yang ketujuh. Yang ketujuh ni apabila kita perasan pokok hiasan kita dia tidak membesar.
Maksudnya dia grow secara perlahan, membesar secara perlahan. Ini adalah salah satu contoh apabila saya tidak menukarkan ke dalam pasu yang lebih sesuai. Okey, kalau tengok dekat sini memang pokok keladi saya ni overcrowded. Dah sangat banyak anak di dalamnya, tapi saya belum tukar ke dalam pasu yang lebih sesuai. So bila keadaan ini menyebabkan tumbuhan ni dia kekurangan nutrien daripada tanah-tanah yang sedia ada. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini untuk kita tengok tanda-tanda bila sesuainya untuk kita report pokok-pokok hiasan. Okey, saya bagi contoh satu adalah pokok bonsai. Pokok bonsai dia memang mempunyai pasu yang kecil. Pasu yang kecil bagi menampung tumbuhan yang agak dewasa tapi dibantutkan. Dekat sini pihak yang menjaga bonsai ni dia selalu menukar medium tanaman bagi mengekalkan nutrien di dalam tanah. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Bagi yang belum subscribe Sheila, silakan subscribe, dan banyak lagi perkongsian yang akan saya buat berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sendiri. Okey, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.